Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 ingin membentangkan tentang elemen yang membatalkan kontrak iaitu riba. Riba yang membawa maksud dari segi bahasa merupakan lebihan, bertambah atau subur. Riba juga dikenali sebagai penambah atau peningkatan bunga berganda yang membebankan dan telah diharamkan oleh agama Islam. Selain daripada itu, riba juga membawa maksud lain dari segi istilah syarak iaitu suatu akad bagi pertukaran barang tertentu tetapi tidak diketahui persamaannya menurut kiraan syarak. Riba juga berlaku disebabkan banyak keadaan. Antara keadaan tersebut ialah dalam transaksi hutang, bayaran secara bertangguh, pembayaran emas secara ansuran dan sebagainya. Yang seterusnya adalah rumusan artikel. Berita harian menyatakan bahawa Touch 'n Go menjelaskan kadar faedah yang lebih tinggi seperti 36% setahun bagi produk pembayaran jangka pendeknya iaitu Go Pinjam yang hanya terpakai untuk tempoh pinjaman di bawah 3 bulan. Namun, tidak semua pinjaman yang bertempoh di bawah 3 bulan adalah tertakluk kepada kadar 36% tersebut. Sebaliknya, ianya bergantung kepada pelaksanaan penilaian risiko. Mereka juga menjelaskan bahawa penilaian risiko itu membolehkan kadar faedah ke atas pinjaman yang di bawah tempoh 3 bulan mungkin jauh lebih rendah daripada 36% setahun. Ianya bergantung kepada jumlah pinjaman, tempoh dan kelayakan kredit. Go Pinjam meminjamkan penggunanya antara RM100 dan RM10,000 untuk tempoh seminggu hingga 1 tahun pada kadar faedah serendah 8% setahun. Mereka juga mengenakan sifar yuran pemprosesan dan sifar duty stamp. Mereka juga ada menyatakan yang mereka akan memastikan pelanggan yang kembali dengan sejarah pembayaran balik yang baik akan menikmati kadar faedah yang lebih rendah pada masa hadapan. TNG juga mengulangi bahawa Go Pinjam dan produk asasnya seperti Easy Tunai oleh CIMB Bank dikawal sepenuhnya dengan kod tingkah laku yang betul dengan pendedahan yang sesuai dan jelas. Berdasarkan penjelasan mereka, ia juga mengikut garis panduan pemberian pinjaman bertanggungjawab yang dikeluarkan oleh BNM kerana pihaknya memastikan perlindungan pengguna adalah keutamaan dalam tawarannya. Selain itu, Go Pinjam ialah produk pembiayaan amount rendah dan jangka pendek yang pertama. Jadi, pilihan pinjaman ini tidak tersedia di tempat lain dan mereka sentiasa memastikan bahawa kawalan yang mencukupi dan berkesan disediakan untuk menyelesaikan dan memantau aduan pengguna. TNG juga ada berkata bahawa Go Pinjam diperkenalkan untuk melayani segmen pasaran yang secara tradisinya kurang mendapat layanan, memberikan kredit kepada peminjam individu yang memerlukan jumlah yang lebih rendah untuk tempoh yang lebih singkat maklumatnya. Dan ianya adalah untuk membolehkan keterangkuman kewangan untuk semua segmen pasaran dalam persekitaran yang selamat. Dan akhir sekali, semua pemohon juga akan tertakluk kepada semakan kredit biro untuk memastikan penilaian kemampuan yang betul dan mematuhi nisbah perkhidmatan hutang yang berhemat. Seterusnya merupakan kaitan Go Pinjam dengan riba. Go Pinjam merupakan riba kad yang bermaksud suatu lebihan tertentu yang disyaratkan pada awal perjanjian terhadap yang berhutang. Hal ini kerana Go Pinjam mengenakan riba yang tinggi iaitu menawarkan kaedah faedah tertinggi 36% setahun. Go Pinjam juga telah menawarkan pinjaman sehingga RM10,000. Go Pinjam juga merupakan produk kewangan yang bukan Islamik. Kerana jika permohonannya lulus duit, itu akan diagihkan melalui Touch 'n Go atau akaun CIMB. Selepas tu, Go Pinjam adalah produk pembiayaan amount yang rendah.
Go pinjam juga merupakan pinjaman yang dapat diselesaikan dalam tempoh masa yang singkat. Sebagai contoh, ahli membuat pinjaman RM1,000 dan dia ingin melangsarkan hutangnya dalam masa 1 bulan. Maka jumlah yang perlu dibayar oleh ahli adalah RM1,030. Lebihan RM30 daripada amount pembayaran balik tersebut merupakan riba dan bertambah daripada RM1,000 kepada RM1,030 kerana dikenakan kadar faedah. Produk yang telah disediakan oleh aplikasi Touch and Go ini iaitu Go Pinjam telah membuatkan ramai orang muflis. Hal ini adalah disebabkan kadar faedah yang dikenakan adalah tertinggi dan dalam pasaran kredit. Perkhidmatan Go Pinjam ini juga menyerupai seakan-akan perkhidmatan memberi hutang berlesen iaitu Ahlong yang sangat terkenal. Ianya juga boleh menyebabkan kesejahteraan sebuah keluarga musnah. Seterusnya, cara mengatasi riba ada dua pihak, antaranya individu dan kerajaan. Sebagaimana pengetahuan saya, riba ini sangat erat dengan hutang. Jika seseorang tidak berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, maka bisa saja ia akan terjerumus ke dalam perbuatan riba. Oleh kerana itu, sebelum terlibat dalam hubungan jual beli, fahamilah dulu bagaimana peraturan jual beli yang sesuai dengan sumber syariat Islam agar kita bisa mungkin dapat menghindari dari perbuatan riba. Seterusnya, satu hal lagi yang boleh menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan riba adalah sifat boros dan keinginan untuk selalu bermewah-mewah sehingga tanpa sedar ia ingin melakukan pelbagai cara, antaranya terlibat dalam perbuatan riba. Oleh kerana itu, salah satu cara menghindari riba adalah menghindari sifat boros. Selain menghindari sifat boros, kita juga harus sentiasa bersifat qanaah dengan mensyukuri segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dengan itu, hati kita akan dilapangkan dan hidup kita akan tenang dengan apa yang dimiliki. Seterusnya, tidak suka berhutang. Hukum hutang piutang di dalam Islam memang diperbolehkan dengan alasan untuk keperluan terdesak sahaja dan jangan sesekali membiasakan diri kita untuk mudah dalam berhutang kerana berhutang juga boleh menjadi perbuatan riba. Di samping itu, jika kita hidup dalam lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang menerapkan perbuatan riba, maka kita juga boleh termotivasi untuk melakukan riba. Maka oleh itu, kebanyakan bergaul dengan orang-orang yang soleh dan hiduplah di dalam lingkungan yang tidak terjangkau oleh perbuatan riba. Akhir sekali, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membiasakan diri untuk sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat kita terhindar dari segala bentuk perbuatan maksiat kerana diri kita sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerhati segala perbuatan kita. Oleh itu, kita akan berasa takut untuk terlibat dalam perbuatan keji apapun yang tidak diredai Allah dan antaranya ialah perbuatan riba. Seterusnya, cara pihak kerajaan mengatasi riba. Yang pertama, pihak kerajaan perlu memainkan peranan untuk meningkatkan literasi kewangan supaya rakyat bijak menguruskan kewangan dan tidak terpedaya dengan skim pinjaman ini yang pada amnya ianya agak mudah untuk memohon dan jumlah yang dipohon itu boleh bermula dengan jumlah yang sedikit. Walaupun ianya sedikit, ianya akan bertambah banyak apabila rakyat hendak membayar pinjaman tersebut. Dan ianya secara terang-terangan telah berlakunya riba dalam transaksi hutang.
Yang terakhir, pihak kerajaan seharusnya tampil dengan solusi keusahawanan untuk memperdaya rakyat yang berpendapatan rendah. Dengan melancarkan skim model canggih seperti GoPinjam ini, ianya adalah perkara yang bertentangan dengan amanah dan aspirasi sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Di laman web Touch and Go Digital, ianya telah mengesahkan bahawa produk GoPinjam ini tidak patuh dengan syariah kerana ianya produk perbankan konvensional. Yang terakhir, secara kesimpulannya, GoPinjam yang telah ditawarkan oleh Touch and Go ini adalah haram kerana melibatkan unsur riba dalam transaksi hutang. Tidak kira jika kita membayar pinjaman awal dan membuat pinjaman sedikit, ianya tetap haram. Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 280. A'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimun wa la tuzlamun. Wa in kana dhu usratin fanaziratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tidak tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman, maka jika kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasulnya. Maka jika kalian bertaubat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. Tidak berbuat dan zalim lagi terzalimi. Dan jika terdapat orang yang kesulitan, maka tundalah sampai datang kemudahan, dan bila kalian bersedekah, maka itu baik bagi kalian bila kalian mengetahui. Dalam ayat ini, Allah SWT telah mengisytiharkan perang terhadap orang yang terlibat dengan riba. Imam Malik mengatakan bahawa, aku semak seluruh Al-Quran. Tidak ada dosa Allah isytiharkan perang kecuali pemakan riba. Maka sebagai umat Islam, digalakkan untuk menjauhi daripada perkara yang berkaitan dengan riba seperti GoPinjam supaya hidup dalam keadaan yang tenang. Kita boleh melangsaikan hutang dengan pelbagai cara yang diredai oleh Allah. Saya rasa itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.